Okay, so untuk hari ni kita pergi untuk chapter 6. So chapter 6, 6.1 kamu dah tengok di YouTube tadi. So untuk dynamic equilibrium, kita pergi untuk 6.2, equilibrium constant. So ini learning outcome untuk 6.2. Okay, kita ada equation. So from equation kita akan determine which equation as homogeneous equation dan heterogeneous equation, equilibrium. Okay, homo means Satu. satu ataupun Tiada campuran. ya, sama, same. Okay, so untuk dalam chemistry, homo refer to same phase. Okay, phase yang sama. Kalau gas, gas semua. Kalau aqueous, aqueous semua. So homo. Kalau hetero, Different. yeah, different. So different phase. So campuran antara gas, liquid, aqueous. Okay, so untuk equation. Okay, yang second one, write expression for equilibrium constant. So equilibrium constant. Okay, ini kamu dah tengok di 6.1. Okay, equilibrium constant actually refer to apa simbol dia? K. Yes, K, betul. Capital K, K besar. So, untuk 6.2, kita divide K into 2. Kc and Kp. So, C yang kecil ni refer to concentration. Meaning, equilibrium constant for concentration. So, Kc. The next one ialah equilibrium constant for pressure, for partial pressure. So, simbolnya ialah Kp. Okay, so kita akan tulis expression untuk Kc and Kp for two different equation, homogeneous and heterogeneous equation. Okay, then the third one, relation between Kc and Kp. So dua-dua ni boleh relate antara concentration and partial pressure. So relationnya menggunakan equation ni. Kp equal to Kc RT delta N. Kamu ingat macam KFC, KPC, KFC. Okay. To calculate equilibrium problem. So nanti akan ada data lah untuk kita calculate. Okay, R refer to gas constant. So ingat lagi gas constant di chapter gas last time. Zero. Apa? Zero. 0.0826. 0.08 to 06. Okay. So dia punya unitnya liter, ATM, per mol, per K. So meaning kita punya temperature mesti dalam Kelvin, pressure dalam ATM. So kalau pressure dalam ATM meaning partial pressure daripada Kp ni tadi semuanya mesti dalam ATM. Kemudian apa lagi ni? K. Okay, sini T ni ialah temperature. So temperature mesti dalam Kelvin. Okay, delta N. So delta N means perubahan perbezaan mol, N to mol. So mol of product minus mol of reactant. So itu ialah delta N. Okey, lagi calculate Kp and Kc. Okey, ataupun kita akan calculate molarity. Okey, kalau dia bagi Kc ataupun kita calculate molarity. Ini maksud quantity of species ni, ataupun kita calculate partial pressure kalau dia bagi Kp. The next one, determine the degree of dissociation. So yang ni berapa persen, degree ataupun percentage of dissociation, berapa peratus dia terurai, okay, daripada reactant, daripada untuk produce product. So simbolnya ialah alpha ke tu? Alpha. Ya, alpha. So last one, predict the direction by comparing value of K and Q. So untuk hari ni kita sampai C saja. Okay, so ini kita dah define dalam 6.1, law of mass action or law of chemical equilibrium. So ayat yang panjang-panjang ni, dia ini ada dalam 6.1, hujung-hujung tu. So actually yang ini kita simplifykan dengan this expression. Okay, so kita ada A plus B produce C plus D. A and B are reactant. So A yang kecil dengan B yang kecil ni ialah coefficient. Ini pun coefficient. So ini ialah product. So untuk expression, yang ni expression constant equal to concentration of product raised to the power of its coefficient
Okay, kalau ada dua produk, dua lah C dan D, kuasa koefisiennya divide by concentration of reactant raised to the power of its coefficient. So kalau ada banyak produk sini, ada banyak lah. Kalau sini pun sama untuk reactant. So K if refer to equilibrium constant. Okay, yang ni kita buat expression untuk concentration. So tadi kita dalam introduction learning outcome tu, kita dah mention K tu boleh divide into two. Kita ada K apa? KC and KC, KP. Ya, KC and KP, betul. So untuk yang ini kita tulis expression, okay, bracket ni meaning molarity, concentration. So actually yang ni ialah KC. Okay, kalau untuk pressure kita perlu tulis dalam bentuk P, partial pressure. So actually yang ni KC lah. So kalau expression untuk P, KP, dia mesti dalam bentuk partial pressure. Tapi still lagi sama, product over reactant. So partial pressure of product, so product tu C, power of its coefficient. Okay, kita ada lagi D, product. D divide by partial pressure of reactant A, power of A, partial pressure of B, power of B. Expressionnya sama, product over reactant, kuasa pun sama, cuma cara penulisan tu yang berbeza. Okay, P yang ini menunjukkan partial pressure. Madam, tiada concentration kan tu? Ini P ni pressure kan? Ya, tiada concentration. Oh, Pressure, Jadi- pressure. jadi dia bukan macam sebelah kan? Dia close Yang bracket. ini, dia ni bracket biasa-biasa ni. Bracket yang biasa tu. Kalau bracket yang square Open bracket ni, apa tu? Concentration kan? Ni Ya, square bracket ni concentration. jadi ni yang biasa-biasa saja. Bracket biasa-biasa untuk partial pressure. Okay. Okay. Oh, contoh. Okay, yang ini kita calculate untuk general. Okay, dia minta determine the equilibrium constant. Okay, actually dia tak mention KC ataupun KP, tapi dia bagi concentration. Jadi kita tahulah sebenarnya dia ialah KC. Okay, the following equilibrium concentration measure at, apa equationnya? Oh, ada. So misalnya equation, so CO react with 2H2 produce CH3OH. So first mesti tulis expression. So kita tahu dia bagi dalam molarity. So dia ialah KC, product over reactant. So product square bracket CH3OH divide by reactant. So reactant square bracket CO square bracket hydrogen kuasa 2. Sebab ini 2. Yang lain ni semua 1. Okay, then substitute value. So CH3OH given 1.56. Okay, masukkan value bracket biasa ya. Sebab square bracket ni untuk compound tu je. CO 1.03. Hydrogen 0.322 square. So calculate lah sini 14.6. Okay, boleh proceed? Dia tidak unit kan, Miss? Oh ya, tiada unit. Belum saya pergi intro lagi dia. So baru kita masuk intronya. So untuk Miss, so basically kalau ada benda yang di depan ada some coefficient coefficient di depan, dia jadi power dia lah kan? Betul, dia jadi power dia. So that's why sebelum kamu tulis expression dia tu, kamu mesti balance lah dulu equation tu. Selalunya soalan yang bagus dia tak akan bagilah equation tu. Dia bagi condition je atas sana. Kamu kena tahu siapa product, siapa reactant, kemudian balance equation tu. Okay, so kita proceed. So ini tadi equilibrium constant ada dua, KC dengan KP. So KC refer to concentration. Okay, kamu tengok dia punya expression sama, CD over AB. Cuma yang berbeza cara penulisannya lah. Satu ialah dalam square bracket meaning concentration, satu lagi dalam partial pressure. Kalau concentration CD ni, concentration unitnya molarity kan, M, molarity. So kalau partial pressure, P ni unitnya ialah ATM. Okay, unit untuk partial pressure. KP dengan KC actually ada unit, tapi untuk unit KP dan KC disebabkan dia ialah constant, jadi kita boleh abaikan unit tu. So untuk chapter ni saja kita special tak perlu tulis unit. Okay, unit bukan untuk molarity ya, unit untuk K, KC and KP. Note saya sebelum kita pergi calculation ya.
Okay, concentration untuk semua condensed phase aqueous, meaning aqueous, EQ, are expressed in molarity. So, concentration dalam molarity. So, in the gaseous phase, kalau dalam expression in Kc and Kp. So, kalau aqueous ada molarity saja. Sebab aqueous phase tak ada pressure, so tak ada ATM. So, meaning kalau dalam equation tu kamu jumpa aqueous, meaning kita hanya boleh buat expression untuk Kc. Kalau equation tu ada gas, dia ada expression untuk Kc dan juga expression untuk Kp. Jadi condense tu maksud dia sudah jadi liquid lah kan? Actually aqueous. Oh, aqueous lah. Okay, so kamu tengok sini kan kita ada aqueous sama gas. AQ kita ada Kc, gas kita ada Kc and Kp. Tiada liquid dengan solid lagi. So liquid, pure solid and pure liquid, tak akan kita tulis dalam expression. Kc dengan Kp kita tak tulis. Reasonnya kenapa pure solid dengan pure liquid kita tak tulis, because dia punya concentration ataupun concentrationnya ialah constant. Dia tak boleh berubah. The third one, the equilibrium constant. So equilibrium constant ni refer to Kc and Kp. Kc and Kp is dimensionless quantity. Dimensionless meaning dia ada unit tapi unitnya berubah-ubah. Dia tak ada fixed unit. Jadi untuk calculation kita abaikan unit tu. Kita tak perlu tulis final unit untuk Kc and Kp. So sebelum kita tulis expression untuk equilibrium constant, Kc or Kp, mestilah kita balancekan dulu equation tu. So equation tu mesti balance dan barulah kita tulis expression. Madam, Jadi kalau yang Kp itu dia mesti mix kan? Dia dua expression yang berbeza. Kita tulis expression untuk Kc, kalau dia gas ada dua lah. Kita akan calculate untuk Kc dan juga untuk Kp. Oh, kalau dia bukan gas, Kc je kan? Kalau bukan gas, meaning aqueous, Kc saja. Oh, okay, faham. Okay, siapa lagi tadi tu mau tanya? tu sama soalan dengan sikol juga. Oh, sama juga. Jadi Okay, sudah terjawab. saya jawab. Proceed ya. Homogeneous equilibrium refer to all species. All meaning reactant and product are in the same phase. So ini product gas, reactant pun gas. Disebabkan gas, tadi kita mention kalau gas dia ada Ada Kc, dua-dua. ada Kc, ada juga Kp. So expression for Kc, square bracket concentration NO2, product disebabkan ada dua sini, kuasa 2 over reactant. So reactant N2O4. Dan kita ada juga untuk Kp. So partial pressure NO2 kuasa 2, partial pressure N2O4. Miss tu P kena tulis. P mana? Ni. Ini kan partial Yang P. pressure. Yang partial pressure tu kena tulis. Tulislah menunjukkan dia ialah partial pressure. Oh, bukan bracket yang round je, gitu je. Oh, bukan. Kalau bracket round je tu maksudnya apalah tu? Mesti tulis P besar. P besar yang ni subscript NO2. PNO2. Di bawahnya, lepas tu kuasa 2 macam tu. Over P ni partial pressure N2O4. Okay, then next heterogeneous refer to reactant and product in different phases. Ini ada campuran phase. So kita ada solid dengan gas. Ini gas, ini solid. So ingat tadi solid dengan liquid kita tak tulis dalam expression. So kalau ada gas saja, Just ignore lah yang solid kan. just ignore je nanti ni masa kita tulis expression. Ini gas. Ambil gas dia. Still ada Kc dengan Kp lah sebab gas. Actually memang ada tapi disebabkan dia ni constant jadi kita abaikan dia. Kc equal to concentration CO2. Oh, kalau ini dia bukan value lah. Ini expression, kita baru belajar expression. Oh, Yang ini Kp equal to partial pressure CO2. So note sana, the concentration of solid and liquid are not included in the expression. So ini kita ada aqueous dengan liquid. So kalau aqueous, Kc. Kc. Yang ini Kc only sebab aqueous kan. So kita ambil aqueous je. So liquid ni tak tulis. So expression untuk Kc. So Kc
Ini expressionnya. Constant square bracket product over reactant. Kecuali water. Disebabkan water ni constant. Not to include unit in the equilibrium constant. Okay, so maksudnya KC dengan KP tu jangan tulis unit. Okay, so kita pergi exercise writing equilibrium constant expression. Okay, so aqueous. So phase-nya aqueous, so meaning KC. So KC equal to product, so H plus F minus over reactant HF. Okay, yang ni dia dah balance kan untuk kamu ni, equation ni. So untuk P, kita ada gas. Siapa mau cuba ni? Gas. Kalau gas ada apa? KC, KP. Dua-dua. KP. KC, KP. So siapa mau cuba KC? Tapi madam KC macam tiada lah. Ha, kenapa KC tiada? Bukan KC aqueous sekejap ke? Kalau aqueous dia ada KC sahaja. Kalau gas ada dua-dua KC dengan KP. Kita bukan tengok constant dia, kita tengok phase dia. Oh, okay. Kena cakap jangan ni, Miss. Cakaplah. Marilah sini kau. Cakaplah. Square KC. bracket CO2. Aha. Yang KC ya. Okay, Square KC. bracket CO2 CO2. kuasa 3 Aha. darab yang square bracket Aha. H2O kuasa 4 Okay. bahagi square bracket Okay. C3H8 Okay. square bracket Okay. O2 O2 close bracket kuasa 5. kuasa 5. Okay, thank you. Asing ada? Ada madam. Okay, selamat lagi Asing. Okay, Okey, ni. selamat. KP Asing. Untuk KP, PH2O. Boleh kan madam bagi di depan? Ya, boleh. P. 4, Aha. kuasa 4. Okay, bracket kuasa 4 lagi. CO2 lah. PCO2 kuasa 3 Okay. over. Okay. O2 P oxygen bracket kuasa. kuasa 5. Okay. Stood times by PC3H8 Okay. 1. Okay. Okay, so itu je. KP dan KC. Ini namanya equilibrium constant expression. Miss, yang kita ignore liquid and solid jangan. Ya, liquid dengan solid. Check dulu. So equilibrium yang ni dah balance atau tak. CO3 tu apa? Apa yang error? Yang ni pun ada error juga. Bukan itu. Mana? Yang Na2O2 dia bukan kena panggil sodium peroxide ke? So tulis dua-dua untuk expression tu. So untuk solid, okay, tak include dalam expression. So yang ini B, kita ada water, liquid dengan H2O in gas. So water, liquid tak include, so ada gas je. So gas, kita ada KC dengan KP juga. So ini KC equal to concentration H2O. Yang ni balance sudah ni H2O. So KP P H2O. Solid, ini solid tak include. So ini 4 and okay 1. So ini dah balance. So kita ada gas. So kita hanya include gas. So ada KC. Jadi Apa? jenis equilibrium yang paling panjang. Oh, saya tak dengar, tak jelas apa? Jadi usually yang homogeneous equilibrium ni yang paling banyak lah kena tulis compare heterogeneous. Yang ni hetero kan sebab ada campuran gas dengan solid ni. Ni gas, solid, ni hetero semua ni. So KP, partial pressure NH3 sama partial pressure HCl. Okay, so gas ada dua-dua lah. Ada KP, ada KC. Ada lagi. So yang ini ada, ini hetero juga, liquid tak include. So ada gas, ada aqueous. So kalau gas dengan aqueous, dia ialah K. Mana? KC. KC, betul. KC. So KC equal to H2SO4 product. Dia based on the reactant je. Kalau reactant dia tidak boleh KP, jadi KC je lah tu. Gitu je. Betul. So yang aqueous ni dia boleh KC. So dia mix lah dengan gas untuk SO3. So SO3. So sini. So
Tapi gas boleh KP kan? Ya, madam, boleh. Jadi Tapi- boleh buat dua-dua lah. Ya, boleh dua-dua. Tapi aqueous tak boleh KP. Jadi kita ambil gas je. So, dia akan Oh. jadi 1 over SO3. P. Oh, kasih jadi one je lah tu yang tidak boleh tu. Mm-mm. Ah, Macam tu. Okay, so ini solid tak ada. So, gas je. So, boleh KC, KP. Waktu dengan KP PO2. Okay, so ini gas solid. So, ini gas je. So, KC SF6 over F2 KSP partial pressure SF6 divided by partial pressure F2. Okay. So inilah yang D ni lah yang lain sikit. Yang ada aqueous. Oh, ada pula jawapannya. Kenapa ada kuasa 8 ni? SF6 kuasa 8. Oh, saya tak balancekan S. Aish. iya, belum. Aduh. Sini 8S rupanya. 8. Nanti F-nya jadi berapa? 3. 12. 46. Berapa? 24. Hah? 20. Okay. It's 640. 23. Oh, Betul lah kan? 24 lah kan? Besarnya. ya, So sini jadi 8, kuasa 8. Sini jadi kuasa 24. Memang menyusahkan ni. Besar-besar sangat ni. Yang lain ni saya pun tak tengok lagi. Balance ke tidak. Macam balance ya? 2S1, O4. Yang lain okey. yang kedua tu E tidak tu balance. E pun tak balance. Nitrogen 1, oksigen. Ya, ada 4. Oh, oksigen 4. Aish. So dia jadi berapa lah ni? Sini 3. Boleh ke letak 1 over 2 sini? 6 kan? 1 over 2. Boleh. Okay, so ini tak include sebab solid, jadi kita buat kuasa 1 over 2. Okay. Supaya tak menyusahkan ni. Okay, so Madam, yang produk yang KP product over reactant kah? semua sama. KP dengan KC dua-dua product over reactant. Okay. Cuma penulisan dia je yang berbeza. Okay. Nanti saya tengoklah semula ya apa masalah yang soalan 1 tadi tu tak balance ni. Okay, lagi yang ini homogeneous. So homogeneous value of Kc and Kp depends on how equilibrium constant is written and balanced. Okay, ada N2O4 gas produce 2 mol NO2. So ini expression untuk Kc product over reactant NO2 square over N2O4. So given Kc nya 4.63 eksponen negatif 3. So kamu tengok sini Kc dia bagi tanpa nilai tanpa unit. Okey, soalannya apa nilai Kc yang baru jika kita ada equation ni? Half N2O4 produce NO2. Okay, kalau kita compare equation ni dengan equation yang asal, actually equation yang baru tu kita buat. Ya, divide by 2 kan? Ya, So kalau kita divide by 2 untuk equation, value untuk Kc, adakah kita divide by 2? tidak. Ya, tidak. Ya. Kena buat baru lah tu. Ya. So actually untuk Kc, bila equation tu divide by 2, nilai Kc tu akan jadi punca kuasa square root. Okay, ini notanya. So manipulating value of K divide. Okay, kalau equation tu reverse, terbalik, so value of K akan jadi 1 over 1 per. Kalau equation tu multiply by A integer, maksudnya darabkan dengan apa-apalah. So katalah darabkan dengan 2 times 2. So nilai K tu akan jadi kuasa 2. Kalau darabkan dengan 3 jadi kuasa 3 nilai K.
Kalau equation tu divide by B integer, divide by apa-apa number, so dia akan jadi punca kuasa number tu. Punca kuasa 2, punca kuasa 3. So tadi equation kita divide by 2, jadi K kita punca kuasa 2. Dua. Hmm. Oh, begitu je. Hmm. Yang ini reverse macam mana? Produk jadi return. Terbalik. Terbalik je. Terbalik je. Okay, contoh yang ini. So, dia bagi KC 2.4 negative 3. Okay, determine the new KC for the following balance equation. So, kita compare equation yang baru ni dengan equation yang dia bagi. So, produk return sama, cuma kita divide by 3 kan? Ya, ini divide by 3. So, KC tu akan jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 3. Jadi, dapatlah sana 0.13. Okay, kalau equation B, comparekan dengan yang equation asal. JC adakah? Ada, madam. Hai JC. Hai, madam. Lama tak dengar suara. JC boleh jawab soalan ni? Apa perbezaan equation yang dia bagi sama yang equation B? Ini rektanya N2 sama H2. Produknya NH3. Kalau equation B? Terbalik. Ya, reverse. Betul. Reverse. Okay. Selain daripada reverse, apa lagi yang dibuat? Divide by 2. Betul. So, dalam equation asal, okay, thank you Jessie, ada 2 NH3. So, sebelah kanan. Sekarang ni dia terbalikkan, meaning reverse. Pergi sebelah kiri, dah jadi return. Dan 2-nya hilang. So, reverse and divide by 2. So, bila reverse, value of K kita akan jadi 1 over. Okay, dan bila divide by 2, dia akan jadi punca kuasa, square root. So, value yang asal 2.4 eksponen negatif 3. Punca kuasa 2. So, inilah jawapannya 20.4. Okay, the next question. Given KC for this equation. Ya. Macam mana dapat square root? Square root because of their divide. Ni. So, kalau reverse dia ialah 1 over. So, divide by 2 dia jadi square root. Ini square root. Kalau times dia kuasa je lah kan? Apa eksponen dia gitu. Betul. Kalau multiply dia kuasa saja. Siapa yang bertanya tu, kuasa ke? Saya Tessa. Okay, boleh dah. Okay. Okay, exercise 4. Okay, equation given 2SO2 produce 2SO3. So, compare dengan equation yang baru, calculate the new KC. So, meaning sekarang ni SO3 product, so SO3 dah jadi return. So, kita tahu reverse. Reverse sama divide. Ya, dan Divide by sini ada 2, sini ada 1. So, reverse and divide by 2. Sama macam tadi pula ni. So, reverse meaning 1 over. 1 over K, so divide by 2, square root. So, 1 over 7 eksponen 25 square root. So, ini answernya. Exercise 5. Ini panjang. Okay, baca. So, dia ada bagi equation, balance equation. So, dia bagi concentration. So, kita tahu kalau concentration, kalau soalannya calculate ataupun determine equilibrium constant, kita tahu kita boleh calculate untuk KC sahaja sebab dia bagi concentration. Okay, soalan ni dia straightforward, dia minta kita calculate KC. So, first sebelum
calculate kita tulis expression. So Kc equal to product. So Oh, product miss, apalagi kalau kena bagi itu molarity atau concentration tu concentration je lah. katalah macam ni kan. ATM dia punya Actually macam ni soalan ni, determine the equilibrium constant tanpa perkataan ni lah, katalah tak ada Kc ni kan. Okay, dia bagi dalam concentration. So untuk macam ni, case macam ni, kita hanya boleh calculate Kc je. so ikut apa yang kena provide lah kan. Ya, apa yang provide. Sebab dia tak mention Kc ke Kp, dia just general equilibrium constant. Tinggal mau tahu lah kalau actually yang provided tu concentration atau dia punya pressure kan. Actually kalau dia bagi concentration, kita boleh calculate Kc. Tapi untuk kalau soalan tu calculate Kp, kita ada another equation untuk calculate tu. Nantilah, yang ni kita calculate Kc dulu. Oh, okay. Okay, so Kc tulis expression dulu. So product NO2 kuasa 2 over reactant. So reactant NO kuasa 2 O2. So substitute value NO given 15.5 so 2 NO 0.0542 kuasa 2 oxygen 0.127. Okay, untuk tulis step dia sebelum kamu calculate macam ni lah, mula-mula mesti bermula dengan expression. So expression ni satu markah ya. Expression, kemudian substitution of value, satu lagi markah, final answer lagi satu markah. So mesti step by step. So 6.44 exponent 5. So Kc tak ada unit. So ini saja jawapan dia. Exercise 6. Determine mass of N2O4. So we are given Kc. So ini soalan dah semakin susah sikit. So first mesti tulis expression. So Kc expression. So ini gas kan. So Kc equal to product NO2 square over reactant. So reactant N2O4. Okay, given Kc dalam soalan ni 4.61. Exponent negative 3. Lagi dia bagi concentration NO2 0.0236 square. Okay, sekarang ni dia mau mass. So kita tahu dalam expression kita hanya boleh calculate molarity. Tapi mass kita boleh calculate daripada mol. So first calculate molarity dulu. Molarity untuk N2O4. Okay, substitute value semua ni. So molarity of N2O4 equal to 0.0236 square divide by 4.61 exponent negative 3. So equal to 0.1208 molar. So ini concentration untuk N2O4. So kita tahu from formula concentration equal to mole divide by volume. Volume dalam Ya. liter tu kan. Ya, dalam liter ni. So dia bagi sudah volume ni in liter. So kita boleh calculate mole. So 0.1208. So mole volume 2.26. So kita akan dapat mole. Itu mass per molar mass kan. 0.273 mol. Dan kita mau calculate mass. So mass equal to mol times MR. So 0.273. So MR untuk N2O4 ya. Kalau decimal place untuk number of mole kita ambil berapa lagi? 3 or 4. 3 or 4. Oh, okay. So MR untuk N2O4. So N2O4 yang ini 14, yang ini 16. 92. Okay, so final, tak ada final answer sini. 25.116 gram. So ini final answer. So untuk ini soalan ni dia tak straightforward lah. So dia boleh minta selain daripada concentration, mole, mass macam tu. Proceed ya.
Oh, Okay, so dah. Miss. 25.136. Okay, exercise 7. Given KP, so dia bagi KP 158. What is the equilibrium pressure for O2? So meaning dia mahu kita calculate untuk partial pressure oksigen given partial pressure NO2 dengan NO. Okay, so ini macam biasa juga ni, tulis expression KP partial pressure product, so product NO kuasa 2 P oksigen divide by reactant, so P NO2 kuasa 2. Then substitute value NO 0.270 kuasa 2 oksigen yang mahu dikalkulate divide by PNO2 0.4 equal to 158. So PO2 346.776. Oh, ini kuasa 2, sorry. ATM. Okay, so substitute je value. Bermula dengan expression dulu. Oh, kalau dia minta 346.8. spesifik dia punya equilibrium pressure dia cari yang apa je lah. Dia punya partial pressure yang elemen tu molekul. K ni actually meaning constant at equilibrium. So constant at equilibrium. Jadi kalau dia minta equilibrium pressure, maksudnya partial pressure tu pada equilibrium lah dalam expression tu. Okay. So yang ini tadi, macam tadi yang kamu tanya tu, kalau dia bagi macam ni kan, dia bagi KP, okay, dia bagi KP, boleh tak kita calculate KC? Ataupun kita calculate concentration? Okay, macam tak boleh, tapi sebenarnya boleh because KP dengan KC ada Sama. relation tu. Dia ada Oh. relation. So ini relation between KP and KC. So actually yang ni kita boleh derive. Okay, in most cases KP dengan KC tak sama. Memanglah tak sama sebab satu tu concentration, satu tu partial pressure kan. Okay, disebabkan unit tak sama. Okay. Tapi actually relation antara dua ni, okay, KP equal to KC RT delta N. Ini tadi yang saya explain dalam intro tu, yang KFC tu. KFC. So, KFC. So, PF ni ialah P, KP equal to C ni ialah KC. So, KP equal to KC RT delta N. R ni apa tadi? Constant. Ya. Gas constant 0.08206. Itu P- provided tu kan, Miss? Ya, ini provided. Liter ATM per mol per K. So, temperature dalam Kelvin. So, delta N ni different of mol. Meaning, mol of product minus mol of reactant. Okay, so kita akan derive equation ni daripada expression. Okay, menggunakan general equation macam biasa, A plus B produce C plus D. Okay, so kita ada formula equation ni. A plus B produce C plus D. So, expression untuk KC. So, from equation, KC equal to product over reactant. So, product C D over A power of A, B power of B. Sama juga expression untuk KP. So, KP equal to P product, C power of C, D power of D over partial pressure of reactant A and B. Okay, then kita akan gunakan ideal gas equation. So, ingat lagi ideal gas equation? Apa? Ideal gas equation? PV NRT. PV equal to nRT. So, kita akan masukkan partial pressure ni
dalam PV and RT. Meaning kalau untuk A, dia akan jadi PA equal to NART over V. PV equal to NRT kan ni? Ya. Terus yang Okay. NB tu dia jadi KC kan? So, nanti kita buat satu-satu. B RT over V PC NC RT over V, semua pun setiap satu ni kita buat. ND RT over V. Okay, kalau mole over volume dia sebenarnya apa? Molarity. Ya, molarity, betul. Jadi sebenarnya ini ialah molarity A RT. So ini pun sama, molarity B RT. So PB PA PC equal to molarity C RT. PD equal to molarity D RT. Okay, then sudah ni jawapannya sini. Kita akan substitute dalam KP. So kita tahu KP equal to P, mana equation tadi? P A B C C C D D over A B B. So tadi PA, okay, dan pada previous slide tadi ni, PA equal to A RT, yang ni kan? So kita akan masuk semua ni dalam setiap ni. So kalau PC akan jadi concentration C RT kuasa C. Kalau D, concentration D RT kuasa D. Divide by concentration A RT A B RT B. Okey, kemudian kita kumpulkan RT sebelah kiri, kita tinggalkan C D A B je. Macam ni. Apa nama dia kalau maths tu? C D D, kita keluarkan ya. So tinggal sini A B B. So RT semua ni pergi sebelah sini, jadilah RT. Yang ini C, kalau times dia akan jadi plus kan? Ya. C plus D. Okay, kalau divide Tolak. minus A plus B. Okay. So ini tadi KP. So sini KP. So yang ni semua actually apa? Ni, semua ni. KC. Ya, betul. KC. So KP equal to KC. So ini RT. So ini kita perbezaan mol ni kita gantikan dengan delta N. Okay, so itulah the derived equation tu. So delta N. Okay, so delta N kita hanya ambil untuk gas sahaja. So kalau dia ada solid, liquid, aqueous, kita anggap dia 0. So C plus D minus A plus B. Maksud tu yang formula KFC tu gas saja boleh? Bukan. Ini delta N ni. Delta N ni untuk gas saja. Okay. Okay, so ini dia stepnya. So akhirnya dapatlah sini KP equal to KC RT delta N.
Okay, so meaning kita tahu kalau dia bagi kita concentration, dia mau minta concentration, kemudian dia minta kita kira KP, boleh. So daripada concentration kita kira KC dulu, kemudian baru kita guna relation ni untuk calculate KP. Okay, if delta N equals to 0, so perbezaan mol to 0, so KP akan sama dengan KC. So ini matematik lah. So contoh sini, produk ada 2 mol, okay, 2 refer kepada coefficient sini, gas, semua pun gas. Okay, so kita boleh calculate, so produk 2, reactant, ini 1, ini 1. So 2 juga, jadi 2 minus 2, 0. So KP sama dengan KC. Okay, ada apa-apa mau tanya ni? Faham, madam. Okay. So ini simple je. Sebelum kita guna relation tu untuk calculate, dia minta kita calculate apa delta N untuk setiap equation bawah ni. A, B, C, D, E, F. Okay. Kamu ingat kita hanya ambil untuk gas sahaja dan formulanya ialah product minus reactant. So product, mol product in gas minus mol reactant in gas. Okay, untuk yang A, CP6, senyap je hari ni. CP6, Yusof ada? Yusof, Ya, madam, saya selamat. malam ni Okey lagi? apa madam? Masih okey lah kamu ni. Belum janganlah cakap ter ya. Okey, boleh jawab soalan A? Okay. Apa delta N-nya? Macam mana madam? Kita nak calculate delta N kan. Delta N ni ialah, okay, daripada formula tu, dia ialah hasil tambah mol produk tolak hasil tambah mol reactant. Tapi untuk gas saja. Kita kira gas je. Jadi kalau soalan A ni, yang mana yang gas? Oksigen madam. Ya, oksigen dia yang gas. So kita ambil yang ni je. So kalau yang solid ni kita tak ambil, jadi kita anggap dia berapa? Kosong. Kosong. Zero. Okay. So formulanya ialah produk minus reactant. So berapa hasil tambah mol produk? Produk tu sebelah kanan. Tiga. 3. Okay, tengok koefisiennya betul. 3 tambah kosong. Jadi 3 tolak berapa? Reactant? Kosong madam. Ya, kosong. Sebab tak ada gas sebelah kiri tu. So 3 tolak kosong jadi 3. Kosong tiga. 3 tolak kosong 3. Okay. Jadi delta N untuk A ialah 3. Okay. Faham? Faham madam. Okay. Cuba B. Alang-alang ni. B. B. Okay, kejap madam. Gas dia oksigen juga. Sebelah Ini ambil kira tak? Solid ni? solid tak. Okay. So kalau tak kira jadi berapa nilai dia? 1 tambah Kalau tak kira satu. nilainya. Kalau tak kira nilainya jadi 1 ke kosong? kosong. Kosong. Ini Sebab- pun ini solid kira ke tak? Sebelah kiri ni? Tak. Okay. Jadi nilainya Kosong. kosong. Jadi delta N-nya Kosong. mana kosong? Produk berapa? 1. Tengoklah sebelah Produk kiri dua. kanan ni. Produk berapa ni sebelah kanan ni produk? Kosong, madam. Kosong. Yusof, nampak ke kosong tu? Kena pakai warna merah kan ni? Ni Mana-mana produk. Ini produk. Oh. Kan solid ni tak kira jadi dia jadi kosong kan? Oh. Jadi
Kosong tolak sebelah kiri. Return. Return. Kalau solid ni kosong. Ini berapa? Oksigen ni. 1. Ya. Kosong tolak 1 berapa? Negatif Tekan 1. calculator. Negatif 1. Betul. Oh, So ingat delta N nya 1. negatif 1. Okey, disebabkan tak boleh jawab dengan lancar lagi, C lagi. Okay, kejap Madam. Okay, solid. Yang XE, gas. Hmm. Delta dia 3. 3. Kenapa 3? Sebab yang produk dia yang gas 3. Ni 3. Yang ini kosong. Ni kosong. Ini kosong. Jadi 3 tolak kosong kan? 3 tolak kosong. Okey dah. Bye. Ini lagi Madam. Tak payahlah orang lain. Ya, sudahlah. Okey. BC 11. Asana dah. Ada, Madam. Okey. D. 1 1. jawapan Madam. Kenapa 1? Sebab produk tu gas dia CO2, so 1. Dekat reactant tu dia ada gas, so 0. Okey, ini 0, ini pun 0. Jadi 1 minus 0. Betul, 1. Okey, bye. Next, siapa lagi? Ini BP34. Ini? Ya, Madam. Okey, ini E. Produk berapa? Produk kosong. Okay, 0 because dia liquid. So 0 minus reactant. Tip 1. Sabar. Mana si Annie? Annie tadi mana? 0 minus 3. ya, 3. Itu suara Ellie kah? 0 Ya, minus 3. Okay, kenapa 3? Oksigen ni 1, gas. Ini pun gas, ini 2. So 0 minus 3 jadi ialah cepat, 0 minus 3. Negative 3. Aduh, manalah dia orang hilang ni. Okay, negative 3. Okay, last one, F. EJ, CP6. Ya, Madam. Hai EJ. Hai, Madam. Okay, sihat? Sehat sejahtera. Okay, sihat sejahtera. Bolehlah jawab soalan saya ni. Okay, last one EJ. Okay. Mol produk. Oh. 1, okay. 1. Kenapa 1? Mol produk berapa ni? Bukan negatif 1 kan, Madam? Nantilah, biar dia jawab tu. Dia cakap 1. Kita tanya dia, kenapa dia cakap 1? Produk berapa ni? 2. 2. Okay, sini 1, sini 1. Betul. Produk 2 minus 1. ini 1. Liquid tak include. Jadi 2 minus 1. 1 ke negative 1? 1. 1. Okay, correct semuanya. Okay, Thank you, 3. Madam. Okay, bye je. Thank you. 3, negative 1. 3, 1, negative 3 dan 1. Okay. So, ni jangan salah nanti masa guna relation antara KP dengan KC. So, ingat kita include gas saja dalam calculation. So, ada exercise 9. Exercise ni saya buat ke kamu yang buat ya? Miss buat. Weh. Tapi nanti lambatlah habis sikit ya. Mau 3:30 sudah ni. Okay, saya buat laju-laju.
Okay, so given concentration, okay, so kalau concentration sepatutnya ada equation, so ini equationnya. CO plus Cl2, CO Cl2, so make sure equation tu balance dulu sebelum menyusahkan kita ni. Okay, balance sudah. Calculate the Kc and Kp. Okay, so kalau dia bagi concentration, meaning kita calculate untuk Kp dulu. So Miss, expression, itu equation provided ke tu? tengoklah dalam soalan tu. Kalau itu yang saya cakap, kalau soalan yang Oh, ada yang tidak lah. ya, kalau soalan yang high level dia tak bagilah, dia minta kamu buat equation tu. Tapi boleh tahu juga ni, reaction between carbon monoxide and molecular chlorine to form. Kan kita tahulah siapa reaktor dengan produk kan? Ya, okay. Kenapa Kp pula? Kc. So kira Kc. So Kc expression CO Cl2 over CO sama Cl2. Then substitute value CO Cl2 0.14, CO 0.012, Cl2 0.054. Okay, then calculator. Two one six. Oh, ada sudah jawapan di sini. 216. Dan gunakan relation KFC, KFC. Kp equal to Kc RT delta N. Okay, so Kc 216. R gas constant 0.08206. Temperature given 24. So 24 pergi 24 tambah 273.15. Pergi Kelvin dulu. 3, 4, 14, 7. 7, 15. Okay. 7.15. Okay, delta N berapa ni? Negatif Product 1. Product 1 minus 2 kan? Okay, Yeah. so delta N 1 Yeah. minus 2, negative 1. So negative 1. Tekanlah calculator. Sampailah Yeah. dapat jawapan seperti yang dibagi. 7. Okay, so yang ni tak ada unit ya. Kp sama Kc, tak ada unit. Okay, simple je. Oh, tu jawapannya keluar sana. Tak payahlah kita tengok jawapannya. Okay, 10. Given Kp 158. What is the partial pressure? Yang ni macam kira. Sudah tadi ke? Belum. Partial pressure oxygen. Macam sudah. Kp equal to partial pressure NO square partial pressure O2 over reactant PNO2 square. So 158 equal to NO 0.27 squared P oxygen divide by 0.4 square. So P oxygen 347 atm. So ini partial pressure. So partial pressure ada unit. Yang tak ada unit tu Kp ataupun Kc. Okay, next. Oh, ada sudah keluar di jawapannya. Okay. Given, bukan. Calculate Kp and Kc. Oh, dua-dua dia suruh kita calculate. So dia bagi sini partial pressure of each gas. So kalau dia bagi partial pressure, kita boleh calculate apa dulu? Kp atau Kc dulu? Kp. Kp. So tulis expression untuk Kp. Kp equal to partial pressure NH3 gas sama H2S pun gas. So each gas, setiap gas 265 0.265. So dua-dua pun sama. So Kp macam jawapan ni 0.0702. So no unit for Kp. Then calculate Kc. So guna relation between Kp and Kc. KFC RT delta N. So Kp 0.0702
Casey yang mau calculate R gas constant 0.08206. Temperature. Mana temperature sini? 295. Okay, delta N berapa ni? 1 plus 2. 2 minus? Zero. Minus Solid, tidak nampak. ini solid. So 2 minus 0, 2. So kuasa 2. So calculate lah KC. Sepatutnya dapat lain ni 1.2 exponent negative 4. So no unit. Okay, itu jawapannya. Oh, habis sudah. Okay, so that's all untuk first part. Okay, ngam-ngam 330 ni. Okay, ada apa-apa mau tanya? Jadi overall yang kita belajar ni hari ini, apa lagi tu topik-topik dia tu? Expression. Expression. Ya, kita expression untuk equilibrium constant. Ada 2 expression tu, KP sama KC. Kemudian Homogeneous, heterogeneous. Ya. Apa tu? Equilibrium. Itu jenis je lah kan? Ya, itu jenisnya tu. Yang tu dalam equation lah kan, kamu boleh tengok tu. Yang ni. Ya. Okay, so tadi kita dah cover yang A sudah. Homo dah, hetero dah. Kemudian right expression untuk KC dengan KP pun sudah kan. Okay, product over reactant. So kalau KC kita guna square bracket tu. Kalau KP kita guna P, partial pressure. Kemudian C, relation antara KP dengan KC. Okay, untuk calculate menggunakan soalan tu lah. Kemudian calculate KP, KC or quantities of species. Ini pun ada juga tadi. Oh itulah tu kan itu. So sampai D je. Sampai D. So 4 lah yang kita boleh cover hari ni. Okay, actually saya rasa mungkin kita yang antara yang paling laju lah. Tapi kalau dalam kamu punya takwim tu memang this week sepatutnya chapter 6. Tak boleh terlampau lambat lah. Okay, so saya rasa itu je untuk hari ni. Nanti next week kita sambung. Itulah saya mau cari satu masa lagi untuk cover 1 jam lecture yang last week tiada tu. Miss, satu soalan lagi. Ya. Kalau yang homogeneous tu definition dia apa lagi tu? Reactant and product exist in reactant product. I think same phase kan?